Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Dr. Tong Loon Sisolit atas pelantikannya sebagai Presiden Republik Demokratik Rakyat Lao dan juga kepada Tuan Yang Terutama Dr. Van Kam Vipavan atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-17 Majlis Mesyuarat Negara memasuki hari ke-9 kemarin dengan meluluskan peruntukan Kementerian Pembangunan untuk dijadikan sebahagian daripada jadual Rang Undang-Undang 2021 Perbekalan 2021-2022. Dewan juga membahaskan peruntukan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Ketika membentangkan mukadimah anggaran peruntukan Kementerian Pembangunan, Yang Berhormat Datu Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar menggariskan Kementerian Pembangunan akan terus komited meneruskan perancangan untuk meningkatkan lagi prasarana infra pembangunan bagi memangkin pertumbuhan sosioekonomi negara dan meningkatkan kualiti hidup rakyat dan penduduk di negara ini. Menurut Menteri Pembangunan, beberapa pencapaian dari segi infrastruktur dicatatkan sejak tahun 2020 dan awal tahun 2021. Bagi mendukung inisiatif Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan antara penyiapan projek-projek termasuklah projek Fasa 1 penyediaan infrastruktur bagi projek penanaman padi sosial komersial kawasan Kandol, daerah Belait seluas 30 ekar dan fasa kedua dijangka akan bermula pada tahun ini insya-Allah. Penyiapan penyediaan perumahan dari segi penambahbaikan yang mana akan diperuntukkan kepada pemohon skim perumahan negara pada tahun ini termasuklah 10 unit rumah teres RPN Kampung Rimba, 20 unit rumah teres di Kampung Bukit Beruang dan 300 unit di Kampung Lambak Kanan. Penyiapan loji rawatan air peringkat 4 dan 5 purata meningkatkan pengeluaran air bersih sekitar 12 ke 18%, peningkatannya itu 33 ke 38 juta liter sehari. Dalam menangani masalah banjir yang dipengaruhi oleh perubahan iklim, alhamdulillah dengan progres projek saliran, pembentungan dan pelindungan pesisiran pantai di beberapa tempat yang strategik, kawasan banjir telah dapat dikurangkan sebanyak 47%, peningkatan sistem pembentungan dari 90% ke 94% dan peningkatan pelindungan pesisiran pantai ke 43% bagi menangani sea level rise. Bagi mendukung tema peruntukan pada tahun ini, Menteri Pembangunan menjelaskan fokus utama kementeriannya sejajar ke arah mencapai matlamat wawasan Brunei 2035. Kementerian Pembangunan pada tahun ini akan memfokuskan ke arah usaha-usaha seperti berikut. Pertama, bagi menjamin kesediaan dalam menangani cabaran sekuriti bekalan air dan isu kualiti air. Kedua, penyediaan perumahan di bawah rancangan perumahan negara RPN. Ketiga, membukakan tanah-tanah kerajaan yang telah dikenal pasti bagi mendukung aktiviti-aktiviti ke arah pertumbuhan ekonomi. Keempat, pembangunan infra yang resilient bagi mitigasi bencana alam dan perubahan iklim. Dan kelima, membantu dan mempercepatkan pembangunan yang telah dirancang seperti pembangunan sekolah-sekolah, pengajian-pengajian tinggi serta masjid-masjid dan bangunan-bangunan kerajaan, termasuklah penyediaan infra bagi kawasan-kawasan pertanian. Semua ini adalah selaras dengan tujuan pencapaian matlamat wawasan Brunei 2035. Masalah air kekuningan yang seringkali berlaku di beberapa kawasan antaranya berpunca daripada kandungan organik yang sangat tinggi, terutama pada musim hujan yang menyebabkan warna air mentah menjadi keruh. Menurut Menteri Pembangunan, selain usaha merawat air dengan dos bahan-bahan kimia yang selamat,
Orang ramai juga boleh membantu mengurangkan masalah tersebut dengan membersihkan tangki air di rumah masing-masing dari semasa ke semasa. Bagi mencapai sistem bekalan air yang resilient pula, Menteri Pembangunan menjelaskan beberapa usaha dilaksanakan. Peningkatan keupayaan rawatan bagi penghasilan air bersih dengan pembinaan loji rawatan air Bukit Baron peringkat ke-8 dengan kapasiti 120 juta liter sehari, penaikan taraf loji rawatan air Agis-Agis di Kuala Belait dengan kapasiti 38 juta sehari dan peningkatan loji rawatan air Bukit Baron fasa 4 dan 5 yang dapat meningkatkan efisiensi pemprosesan air sehingga purata 12 ke 18%. Meningkatkan storage capacity melalui pembinaan tangki-tangki air tambahan di beberapa kawasan, penggantian pipe-pipe air utama dan pembahagian yakni distribution serta mengganti dan menaik taraf pam-pam seluruh negara. Akhir-akhir ini masalah air kekuningan sering berlaku di beberapa kawasan. Salah satu sebab ialah kandungan organik yang sangat tinggi terutama sekali di musim hujan di sebelah hulu yang menyebabkan warna air mentah menjadi keruh. Selain dari tumpuan kepada rawatan air dengan dos bahan-bahan kimia yang bersesuaian dan selamat, beberapa usaha lain seperti pembersihan reservoir dan pembaikan proses bagi kerja-kerja pembaikan dan penggantian pipe-pipe air juga sedang dilaksanakan. Dalam usaha bagi memajukan perniagaan tempatan khususnya industri pembinaan dan mengurangkan pengangguran, Menteri Pembangunan menjelaskan kementeriannya membantu Manpower Planning and Employment Council MPEC bagi memastikan para graduan memperoleh kemahiran dalam industri pembinaan. Kementerian Pembangunan telah menekankan kepada aspek utama bagi kontraktor dan pembekal yang akan menjalankan projek kerajaan iaitu penglibatan sepenuhnya anak-anak tempatan bagi memberi peluang-peluang kepada local employment dalam industri pembinaan, membantu Manpower Planning and Employment Council MPEC melalui Manpower Industry Steering Committee MISC in Construction bagi memastikan graduan tempatan memperolehi kemahiran dan kecekapan yang relevan dalam industri pembinaan untuk meningkatkan peluang pekerjaan. Pelbagai isu dikemukakan semasa perbahasan mengenai usul peruntukan Kementerian Pembangunan. Antaranya skim perumahan H40 di kawasan Rancangan Perumahan Negara Lambak Kanan yang diajukan oleh Yang Berhormat Pengiran Haji Ali bin Pengiran Maon. Menjawab persoalan tersebut, Menteri Pembangunan menjelaskan sejak tahun lalu, Jabatan Kemajuan Perumahan telah menawarkannya kepada para pemohon di bawah Rancangan Perumahan Negara mengikut syarat tertentu. Alhamdulillah setakat ini seramai 230 pemohon ataupun 150 pemohon yang sudah berkeluarga dan 40 pemohon orang bujang telah menunjukkan minat untuk mendiami apartmen H40 Lambak Kanan. Beberapa sesi viewing day yang telah pun dikendalikan oleh Jabatan Kemajuan Perumahan untuk memberikan peluang kepada pemohon-pemohon untuk meninjau dengan lebih dekat dan melihat sendiri unit-unit apartmen bangunan kawasan dan juga kemudahan yang disediakan. Dan proses selanjutnya ialah akan diundi dan seterusnya memperuntukkan unit apartmen ini kepada pemohon yang berjaya nanti, di mana perkara ini akan disasarkan untuk dilaksanakan insya-Allah sebelum menjelang Hari Raya tahun ini insya-Allah. Turut diperjelaskan oleh Menteri Pembangunan ialah fungsi dan pelaksanaan projek sistem maklumat aset kerajaan atau Government Asset Information System, ringkasnya GAIS. Penjelasan dibuat sebagai menjawab persoalan yang diajukan oleh Yang Berhormat Arkitek Dayang Siti Rozai Maryanti binti Datuk Seri Laila Jasa Awang Haji Abdul Rahman. Untuk makluman bahawa GIS ini adalah flagship projek di bawah Kementerian Pembangunan di bawah RKN ke-11 yang mana objektifnya adalah untuk menyediakan sistem yang bersepadu iaitu integrated bagi pengurusan aset-aset kerajaan secara menyeluruh, iaitu mengikut asset life cycle ataupun perolehan, penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan untuk membantu dalam memantau dan memelihara aset-aset kerajaan dengan lebih teratur.
Fasa pertama menumpukan kepada 3 kementerian, Kementerian Pembangunan, Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Pertahanan. Dan fasa kedua akan diselatkan insyaAllah ke semua kementerian. Dan kedudukan pada masa ini sedang bekerjasamalah dengan Kementerian Kewangan dan Ekonomi untuk menyerapkan requirement specification dalam dengan sistem yang dikendalikan oleh Kementerian Kewangan bagi mengelakkan duplikasi. Isu tunggakan kutipan hasil daripada skim perumahan negara antara tumpuan perbahasan apabila sidang bersambung pada sebelah petang kemarin. Dalam menjawab isu yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Pendekar Alam Datu Paduka Sri Awang Haji Hasrin bin Datu Paduka Awang Haji Sabtu, Menteri Pembangunan menjelaskan beberapa usaha dilaksanakan bagi menangani isu tersebut. Setakat ini usaha untuk dilaksanakan bagi mempertingkatkan keberkesanan kutipan hasil dan juga untuk mengurangkan tunggakan adalah seperti memperkenalkan mekanisme peringatan tentang status pembayaran dan tunggakan yang perlu dilunaskan oleh pemilik rumah melalui push letters ataupun surat makluman yang diberikan kepada pemilik rumah dan juga salinan kepada penjamin secara konsisten dan berterusan setiap 3 bulan. Yang kedua itu menerusi pemotongan gaji dari penjamin, dan juga yang ketiga sebagai langkah memudahkan dan mempertingkatkan lagi mutu perkhidmatan bagi mengendalikan alih-awal pembayaran ke arah yang lebih sistematik dan teratur. Dewan meluluskan peruntukan Kementerian Pembangunan berjumlah RM222,125,700 untuk dijadikan sebahagian daripada jadual Rang Undang-Undang 2021 Perbekalan 2021-2022. Sidang juga mendengarkan pembentangan mukadimah anggaran peruntukan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Yang Berhormat Datu Sri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Sri Setia Datu Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, dalam mukadimahnya menjelaskan dasar hala tuju kementerian tersebut yang dipandu oleh 3 dasar strategik utama. Pertama, Pelan Induk Ekonomi Digital 2025 di bawah Majlis Ekonomi Digital sebagai dasar utama untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebuah negara pintar serta mendorong dan meningkatkan pertumbuhan sosio-ekonomi negara melalui transformasi digital. Kedua, Pelan Strategik Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi 2025 untuk mendukung Wawasan Brunei 2035. Dan ketiga, Pelan Strategik Keselamatan Jalan Raya bagi Negara Brunei Darussalam 2025 bagi memandu inisiatif keselamatan dan piawaian sektor pengangkutan darat di Negara Brunei Darussalam. Sebagai asas kepada transformasi digital, beberapa inisiatif telah dan akan dilaksanakan. Antaranya adalah pertama, projek Pusat Kebangsaan E-Kerajaan EJNC, iaitu National Centralised Database NCBD, di bawah RKN 11 dengan peruntukan sebanyak 8.9 juta ringgit Brunei. Terkandung di bawah projek ini adalah National Information Hub bagi penyediaan platform perkongsian data yang selamat dan terjamin. Kedua, pemusatan ataupun centralizing pembiayaan lesen-lesen komputer yang digunakan oleh kementerian-kementerian. Dengan peruntukan sebanyak 8.2 juta ringgit Brunei di bawah EJNC, pembayaran lesen secara centralized ini menyumbang kepada penggunaan sumber secara optimal dan berhemah. Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi turut menjelaskan bagi meningkatkan keberkesanan perkhidmatan kerajaan kepada orang ramai secara dalam talian dan melalui aplikasi mudah alih serta memperbaiki proses-proses dalaman, pelbagai inisiatif telah dilaksanakan antaranya menggunakan portal gov.bn. Menggunakan portal gov.bn, sejak diperkenalkan pada tahun 2012, sebanyak 132 perkhidmatan dalam talian
telah disediakan melalui portal ini. Dari jumlah tersebut, 34 perkhidmatan memudah cara transaksi pembayaran dalam talian kepada orang ramai. Kedua, memanfaatkan aplikasi mudah alih seperti Transport BN. Dan sejak diperkenalkan pada tahun 2019, penggunaan Transport BN terus meningkat dari tahun ke tahun. Ketiga, memudah cara akses orang ramai kepada perkhidmatan-perkhidmatan di kerajaan, seperti inisiatif Nomborku yang baru dilancarkan pada 24 hari bulan Februari 2021 sebagai kemudahan orang ramai mengikuti tawaran-tawaran bilangan pendaftaran kenderaan. Penambahbaikan berterusan ke atas perkhidmatan ini akan dilaksanakan secara berperingkat. Dan keempat, penggunaan sepenuhnya e-office dalam pengurusan persuratan dokumen dalaman di MTIC. Ini telah dapat meningkatkan keberkesanan operasi dalaman dan mendukung pelaksanaan protokol hijau dengan mengurangkan penggunaan kertas. Cyber Security Brunei CSB merupakan agensi keselamatan siber kebangsaan yang ditubuhkan bagi membentuk persekitaran digital yang selamat. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi ketika menyentuh mengenai CSB juga mengongsikan mengenai 2 rangka perundangan bagi memantapkan tadbir urus dalam transformasi digital. Bagi memantapkan urus tadbir dalam transformasi digital, MTIC sedang menyediakan 2 rangka perundangan utama, iaitu pertama, Cyber Security Order yang memfokuskan kepada tindakan dalam menangani ancaman dan insiden keselamatan cyber. Dan kedua, Personal Data Protection Order yang bertujuan untuk memelihara penggunaan, pengumpulan dan pendedahan data peribadi oleh sektor swasta. Rangka perundangan ini sedang diteliti dan akan melibatkan konsultasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Bagi menangani berita palsu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Awang Haji Hamid bin Haji Nudin, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menjelaskan pendekatan yang holistik dan bersepadu daripada semua pihak diperlukan termasuk masyarakat serta Majlis Penasihat berkaitan isu kandungan atau Content Advisory Council yang berperanan memastikan pengurusan pengawal seliaan bagi isi kandungan menepati perundangan. Beberapa inisiatif telah dan sedang dijalankan oleh MTIC melalui ATI dan Cyber Security Brunei CSB bagi meningkatkan kesedaran ataupun education to the public dalam menangani berita-berita palsu yang tular. Because we have social media masa ini, ia membolehkan, memudahkan lagi berita-berita yang tidak dapat disahkan ditularkan secara real time. Dan ini adalah termasuk penyediaan bahan-bahan pembelajaran media sosial untuk kurikulum sekolah, penerbitan bahan-bahan promosi dan poster kesedaran untuk disiarkan melalui mass media dan media sosial serta mengadakan taklimat-taklimat kepada masyarakat, khususnya kepada penuntut dan belia-belia di negara ini. Sidang disambung lagi hari ini pukul 9.30 pagi. Ketika dunia bersatu untuk mengatasi pandemik COVID-19, negara Brunei Darussalam harus mengekalkan kesinambungan perkhidmatan penting untuk mereka yang dijangkiti TB semasa wabak COVID-19. Sehubungan itu, pentingnya kemajuan yang dicapai dalam pencegahan dan penjagaan TB tidak menghadapi kemunduran oleh pandemik COVID-19. Mencari dan merawat penghidap TB pula tonggak asas pencegahan dan penjagaan yang memerlukan perhatian berterusan. Menteri Kesihatan menggariskan perkara tersebut dalam perutusan bersempena Hari TB Sedunia yang disambut setiap 24 Mac. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar seterusnya berkata, kadar penyakit TB di negara ini meningkat dari 53 kes bagi setiap 100,000 penduduk pada tahun 2019 kepada 68 kes bagi setiap 100,000 penduduk pada tahun 2020.
Antara penyumbang peningkatannya adalah pengawasan untuk pengesanan pesakit yang ditingkatkan sekaligus mencegah dari penularan, morbiditi dan kematian. Jelas Menteri Kesihatan lagi, kadar jangka hayat yang semakin meningkat turut menyumbang peningkatan kes serta kaitan antara penyakit tidak berjangkit dengan penyakit TB disebabkan sistem imun rendah dalam kalangan penghidap penyakit tidak berjangkit. Negara Brunei Darussalam sangat beruntung kerana kadar kes kekebalan kuman TB terhadap ubat-ubatan anti-TB serta kes jangkitannya di kalangan pesakit HIV sangat rendah yang merupakan dua cabaran besar sedang dihadapi dunia pada masa sekarang. Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan akan terus proaktif dalam memastikan cabaran tersebut sentiasa terkawal, seterusnya memfokuskan strategi dan tindakan pengawalan penyakit TB di negara ini. Hari TB sedunia disambut ke arah meningkatkan kesedaran yang penyakit TB masih boleh dikesan di kebanyakan negara di dunia. Mengikut statistik Pertubuhan Kesihatan Sedunia, kira-kira 1.4 juta kematian direkodkan setiap tahun. Kebanyakannya di negara-negara sedang membangun. Dengan temanya tahun ini, The Clock is Ticking, ia mengingatkan semua pihak tentang komitmen dan semangat ke arah mempercepatkan tindakan pencegahan dan pengawalan penyakit TB kerana dunia hampir kesuntukan masa untuk bertindak dalam menamatkan penyakit TB di bawah kepimpinan global. Satu kes sembuh dicatatkan manakala 14 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan tiada kes baharu dicatatkan kemarin. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini kekal 206, manakala jumlah keseluruhan kes sembuh adalah 189. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 65 kes. 628 orang sudah menjalani pengasingan diri mandatori, 15,317 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 130 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 112,317 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148. Pelbagai cabaran kompleks terutama dengan impak-impak sosioekonomi COVID-19 yang memerlukan usaha-usaha kolektif menerusi pendekatan Whole of Nation dan Whole of Government yang sangat disokong oleh Kementerian Pertahanan ke arah pembangunan negara. Perubahan alam sekitar juga telah menjadikan program pembangunan eksekutif ke-16 EDP mengenai dasar dan pengurusan awam bagi para pegawai kanan kerajaan lebih penting dalam profesi pembangunan sumber manusia. Setiausaha tetap Kementerian Pertahanan semasa berucap juga menggalakkan para peserta untuk menghargai, memahami dan menyumbang dalam usaha-usaha memenuhi objektif-objektif strategik pertubuhan dan negara. Brigadier Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Syahril Anwar bin Haji Ma'awiyah berkata demikian semasa perasmian program EDP ke-16 di Institut Pengajian Pertahanan dan Strategik Sultan Haji Hassanah Bolkiah Garrison. Program-program dirangka untuk melengkapkan para peserta lebih menghargai dinamik bagi pembuatan dasar dan keputusan bukan hanya dalam sebuah pertubuhan tunggal, malahan disesuaikan dalam lingkungan jabatan-jabatan atau kementerian-kementerian. The exposure to new and innovative approaches to management is intended for participants to take a systematic approach and innovation for more effective and practical solutions and efficient delivery of outcomes.
And the program also looks to enhance leadership qualities as policymakers and holders face a range of complex challenges directed from internal and external forces, some not even within their control. These challenges require collective efforts, leveraging on different strengths to manage them effectively. That is why the Ministry of Defense strongly advocates whole-of-nation and whole-of-government approach as a priority. One of the key elements of defense strategy is for a holistic defense that calls us to look into ways to support national development, particularly through innovative research and technology. This event is of course a culmination. Pematuhan terhadap sekatan-sekatan COVID-19, program 3 bulan dikendalikan dalam format hybrid iaitu kelas secara dalam talian dan bersendirian buat pertama kali oleh sebuah fakulti bagi para akademik yang berkelayakan tinggi dan pakar dari Sekolah Lee Kuan Yew bagi dasar awam Universiti Kebangsaan Singapura. Program memfokuskan dasar dan pengurusan awam dengan kandungan tempatan bertujuan menyediakan pemahaman mendalam mengenai alam sekitar strategik Brunei Darussalam menerusi para speaker jemputan selain lawatan. Tahun ini program disertai oleh 28 peserta termasuk Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, Pasukan Polis di Raja Brunei, Kementerian Pertahanan termasuk para pegawai tentera dari beberapa buah negara ASEAN.